Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahi masyaallah. Bismillahi masyaallah, kullu ni'matin minallahi masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba, kami redha Allah sebagai Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami redha Islam sebagai cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, kami redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul yang diutuskan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya Allah mengizinkan kita untuk masuk di dalam majlis ilmu di pagi yang barakah ini, yang mana Nabi SAW menyebut ketika mana Allah nak berikan kebaikan pada diri seseorang, maka kata Nabi SAW, maka Allah lah yang akan yuwaffiquhu li'amalin salih qabla maut. Hadis ini juga menceritakan apa tanda kita nak dapat husnul khatimah dalam hidup kita. Apa yang husnul khatimah? Iaitu penutup yang baik. Jadi Nabi SAW cerita di antara tanda yang kita boleh tengok pada diri kita hari ini, ketika mana Allah Subhanahu wa taala yuwaffiquhu li'amalin salih qabla mautih. Ketika mana Allah bagi taufik pada diri seseorang itu boleh melakukan amal soleh qabla mautih, sebelum kematiannya. Jadi sebab itulah ketika kita diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala boleh melakukan kebaikan, maka kita perlu ucapkan terima kasih ya Allah. Ketika kita diberikan kelapangan waktu boleh buat ibadah, ketika kita diberikan kelapangan waktu boleh melakukan kebaikan, walaupun pelbagai ujian cabaran, tapi kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala boleh melakukan ketaatan, kebaikan, ibadah, benda-benda yang baik, maka ketika itu inilah anugerah hadiah yang paling bernilai daripada segala hadiah yang bernilai di atas muka bumi. Justru kita perlu ucapkan Alhamdulillah ya Allah. Sebab hidayah, kebaikan, ketaatan, nak jadi baik ini, kalau Allah tak bagi, kita tak boleh buat. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya dan kekuatan nak buat ketaatan, tak ada daya kekuatan nak tolak maksiat, melainkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maka sebab itulah kita setiap kali bila bangun pagi ucapkan syukur Alhamdulillah. Bila kita dah selesai sembahyang subuh, masuk pula majlis ilmu, bertambah-tambahlah nikmat yang Allah bagi kepada kita. Alhamdulillah. Kerana apa? Kerana di situ kita boleh nampak Allah pilih dan Nabi jamin. Itulah tanda-tanda insya-Allah orang itu akan dapat husnul khatimah. Subhanallah. Sebab itu bila kita tengok dalam masyarakat kita sendiri yang mungkin ada di kalangan kita yang dulunya tak berapa kuat nak ibadah, tak berapa nak rajin ke majlis ilmu, tetapi ketika Allah nak pilih seseorang boleh mati dalam keadaan yang baik, hidupnya boleh berubah sekelip mata. Maka dia dilapangkan masanya, maka dimudahkan urusannya, digerakkan hatinya, boleh melakukan kebaikan demi kebaikan, kebaikan demi kebaikan. Sebab Allah bagi. Kerana apa? Tarikh ajal sudah dekat, dan orang yang nak dapat kebaikan
dia boleh melakukan kebaikan demi kebaikan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur kita, masjid yang mana menganjurkan program yang sangat-sangat barakah, sempena bulan Rabiul Awal pula lahirnya seorang insan yang paling agung, yang mana kita hidup di atas muka bumi ini pun tumpah rahmat dan belah kesian barakah daripada rahmat Nabi SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Allah. Tidak aku utuskan melainkan Nabi SAW ini pembawa rahmat kepada seluruh alam. Maka sebab itulah bila tiba Rabiul Awal ini kita berasa lain, kita berasa dekat dan kita berasa sesuatu. Tak kala kita menyebut tentang Nabi SAW, hati berasa rindu, seolah kita ini bertemu dengan insan ini yang namanya Muhammad SAW. Jadi sempena kita nak mulakan kuliah kita, marilah kita sama-sama mulakan kita punya selawat untuk kita nak berkati hari kita. Di samping kita nak meraihkan bulan yang istimewa ini, untuk kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. InsyaAllah kita akan kupaskan berkenaan dengan wanita yang dirindui syurga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, terima kasih kepada semua muslimin muslimat, hadirin hadirat, yang mana bila kita sebut tentang syurga, kita sebut tentang syurga ialah satu kemuncak kenikmatan kepada diri seseorang itu. Sekiranya kita tidak mengimani alam yang lain, alam ghaib ataupun disebut alam barzah, alam akhirat, mungkin kita tak berasa besarnya nikmat syurga ini. Tetapi ketika kita mengimani yang adanya alam ghaib, yang orang Islam wajib percaya pada alam ini, yang mana setiap kebaikan kita akan dibalas, setiap kejahatan kita juga akan dibalas. Setiap usaha yang kita buat penat lelah kebaikan di atas dunia ini akan dapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah akan mendorong kita bersemangat untuk jadi orang yang baik, sebab penghujung kita nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menceritakan, iza kharajat ruhul mu'min, kata Nabi SAW, apabila telah keluar roh daripada satu orang mukmin, setiap manusia yang bernyawa di atas muka bumi ini, dia akan melalui fasa yang namanya kematian. Setiap manusia memang akan melalui fasa yang namanya kematian, dan di saat itu dia akan merasai yang namanya sakaratul maut.
Yang mana apabila kita berhadapan dengan sakaratul maut, Nabi SAW, iza kharajat ruhul mu'min, apabila telah keluar roh daripada jasad satu orang mukmin, talaqaha malakan yus'idaniha, kata Nabi SAW, maka Allah akan hantar 2 malaikat untuk menyambut roh kita ni. Ini cerita pasal apa ni? Ini cerita ketika kita berhadapan dengan sakaratul maut. Sakaratul maut ini satu fasa yang paling sakit, yang amat menyakitkan, yang tak boleh nak gambarkan dengan kata-kata. Sebab itu bila kita memahami ini, maka kita jadi semangat nak buat kebaikan di atas dunia sementara kita hidup. Sebab bila kita dah mati, kita tak boleh patah balik ke atas dunia. Bila kita dah mati, kita tak boleh dah nak perbetul balik. Tak ada siapa yang akan tolong kita, tak ada siapa yang nak selamatkan kita, melainkan amalan kita yang kita buat ketika kita hidup di atas dunia ini. Jadi bila Nabi sebut, apabila kita berhadapan dengan sakaratul maut ini, iza kharajat ruhul mu'min, apabila kita punya roh dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, talaqaha yus'idani, talaqaha malakan yus'idaniha, maka malaikat akan datang untuk bawa naik roh kita ke mana? Ke langit sana. Qala Hamad, kata Nabi SAW, dalam satu riwayat disebutkan, fadhakara min tibi rihiha wa dhakara al-mis. Dia nak cerita bila mana orang itu orang baik. Orang baik ini orang apa? Dia duduk atas dunia, dia orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia duduk atas dunia, dia kumpul amal ibadah yang cukup. Dia duduk atas dunia, dia usaha buat apa yang Allah suruh, dia usaha buat apa yang Nabi SAW cerita. Dia memanfaatkan usia dia waktu hidup sebaik mungkin. Ketika dia mati, rohnya itu berbeza dengan roh-roh yang lain. Nabi SAW sebut, fadhakara min tibi rihiha wa dhakara al-mis. Maka roh orang yang baik ini bila mati, rohnya harum, berbau lebih wangi umpama wanginya kasturi. Sebab itu kita tengok orang yang baik, bila mati saja seseorang yang soleh, dia ada perbezaan suasana. Bahkan kita tengok bagaimanakah boleh ramai orang turun solat pada orang ini kalau Allah tak izin. Itu sebab barakah dia jadi orang baik. Allah lah yang hantar pergi orang yang ramai boleh sembahyang jenazah pada insan ini. Ketika orang ramai boleh sembahyang dan yang sembahyang tu pula orang yang soleh, maka orang yang meninggal tadi, jenazah tadi, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada azab. Ini yang kita nak. Ini yang kita nak, sebab bila kita dah tak ada, bila kita dah mati, kita tak boleh patah. Waktu tu tak ada siapa yang boleh tolong kita. Wa imma suami, anak-anak, kenalan dan apa saja yang kita kumpul di atas dunia ini, kalau kita tak manfaatkan kepada kebaikan. Jadi bila orang yang baik ini, dia mati, rohnya berbau sangat-sangat wangi. Sampai disebutkan malaikat pun berasa lain ni. Kan disebutkan apabila mati seseorang manusia di bumi, wanginya tersangat wangi sehingga kan malaikat pun berebut-rebut nak sambut roh pada yang baru meninggal tadi, roh yang orang soleh tadi, malaikat berebut nak sambut. Subhanallah, ini satu cara, tanda ketika mana Allah nak hadiahkan orang yang baik itu dengan kematian yang baik, dengan Allah hadiahkan rohnya pun berbau sangat-sangat wangi. Itu satu kelebihan pun dah menunjukkan bahawa tak sia-sia jadi orang baik. Tak sia-sia. Tak sia-sia. Bahkan kita menjadi orang baik ini menjadikan hidup kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun semua orang nak memudaratkan kita,
walaupun apa jua keadaan yang akan merosakkan kita, tapi sebab kita buat baik, barakah baik itu yang Allah jaga kita. Walaupun kita duduklah di mana pun, kita dicampaklah kat mana pun, disebabkan barakah baik itulah Allah jaga kita. Bukan sekadar Allah jaga kita, wa kana abuhuma salihah, kata Allah, Allah juga akan jaga anak keluarga kita. Sebab apa? Wa kana abuhuma salihah, barakah mak ayahnya dulu jadi orang baik. Baik kita itu tidak disia-siakan oleh Allah. Kita mati pun Allah jamin, Allah jaga anak keluarga kita. Subhanallah. Sebab itu kita nak cerita, sebelum nak cerita pasal perkara yang nak buat, kita nak cerita dulu sedikit untuk menyentuh jiwa kita, betapa tak sia-sia jadi orang baik. Kerana apa? Kita nak pergi kat tu, kita akan bertemu kematian, dan kita akan diberi kelebihan-kelebihan yang mana kalau kita tak tahu kelebihan ini, ceritalah berapa amalan pun, dia seolah masuk kanan keluar kiri. Tapi kita nak cerita amalan ni, amalan ni, amalan ni, tapi kita tak nampak yang kemuncak tu. Kita nak harap masuk kat sini, nak dapat kematian yang baik, nak masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia kelebihan jadi orang baik? Kalau kita tak tahu yang ni, ceritalah amalan banyak mana pun, tak boleh buat dengan istiqamah. Sebab perkara inilah asas untuk orang semangat nak buat ibadah. Semangat nak buat ibadah, buat imam ujian apa pun, dihantar melalui suami ke, dihantar melalui anak ke, dihantar melalui suasana ke, dia tidak akan undur. Sebab dia tahu tak ada siapa yang boleh tolong aku, melainkan aku ataupun amalan aku saja yang boleh tolongku ketika di alam sana. Subhanallah. Sebab itu saya sebut sedikit untuk kita memahami hakikat kebahagiaan yang kita nak, bahagia yang sebenar di alam sana. Sebab itu kita tengok ada orang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun hidupnya diuji bertubi-tubi. Kita boleh tengok dalam masyarakat kita betapa ujian yang sangat menekan perasaan, kiri kanan Allah uji, tapi dia tetap jadi orang baik, tapi dia tetap boleh melakukan ketaatan, boleh semangat buat kebaikan dalam hidup dia. Walaupun hakikat dia diuji dengan pelbagai ragam, tapi kenapa dia boleh teruskan buat kebaikan? Bahkan lebih dahsyat lagi kebaikan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah disebabkan barakah. Dia tahu hala tuju dia nak ke mana, hala tuju nak ke mana. Dan inilah pemahaman kepada orang yang soleh. Yang mana kita tengok tuan-tuan guru kita, para ulama kita, insan-insan yang soleh, yang mereka bukan tak ada ujian, ada. Mereka pun ada ujian, mereka pun ada cabaran, mereka pun ada halangan dan pelbagai lagi dalam hidup. Tapi mereka tahu tujuan utama nak ke mana nanti, yang menyebabkan apa jua yang berlaku dalam hidup, dia tak jadikan alasan untuk dia kumpul sebanyak mungkin bekalan untuk dia berehat di alam sana. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebut pasal wanita, yang mana wanita ini insan yang sangat-sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wanita ini dulunya zaman jahiliyah tidak dipandang mulia, dianggap tidak bernilai, seolah dengan bahasa yang kasar disebut sial. Na'udzubillah. Betapa orang melihat wanita itu terlalu hina, betapa melihat orang perempuan itu terlalu jijik. Kalau kita baca sejarah betapa hinanya zaman dahulu layan orang perempuan ini, bayangkan mereka beranggapan wanita ni tak ada apa-apa, yang kalau tengok saja hanya objek seks. Na'udzubillah. Tak ada hak, tak ada kelebihan apa. Apa yang nak dituntut, tidak ada hak untuk wanita, melainkan hanya melayani lelaki. Dan paling teruk, boleh juga dibunuh dengan semahunya. Itulah hakikat kita orang perempuan pada asalnya. Siapa yang angkat kita? Islam. Ini
perkara asas yang kita kena sedar diri. Asasnya Islam yang angkat kita daripada orang tak pandang kita, daripada orang hina kita, daripada orang pelekeh kita, daripada orang bunuh kita, daripada orang pandang kita ini sial, na'udzubillah. Islam yang datang angkat kita. Islam yang angkat kita. Nabi SAW lah yang bantu untuk angkat martabat kita sampai semulia-mulia angkat, sehingga disebut di dalam hadis ad-dunya mata', kata Nabi SAW, dunia ini adalah perhiasan. Ni dunia yang kita duduk ni ialah perhiasan. Kerana perhiasan apa? Duduk atas dunia ni seronok. Sebab itu tak pelik kita tengok orang ramai nak seronok. Buat apa nak buat ibadah banyak-banyak? Buat apa nak buat perkara yang teruk-teruk? Macam-macam nikmat ada, kan? Macam-macam perkara ada. Kalau buat dosa pun kemungkinan Allah tak balas segera. Jadi terus buat perkara yang apa yang kita suka. Na'udzubillah. Jadi dunia ni perhiasan untuk berseronok bagi orang yang tidak berfikir. Tetapi betapa Islam nak angkat martabat wanita ini, Nabi sebut wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Tetapi sebaik-baik perhiasan yang ada di atas dunia ini ialah wanita yang salihah. Allah Akbar. Bayangkan betapa banyaknya perhiasan yang hebat, yang nikmat, yang lazat, yang terlalu tak boleh nak diungkap dengan bicara, dengan kata-kata. Macam-macam benda seronok di atas dunia ini. Tetapi perhiasan yang paling terbaik, kata Nabi, ialah bila adanya wanita yang salihah. Sebab itulah kita kena sedar bahawa wanita salihah ini adalah satu kemuncak perhiasan yang paling terbaik yang ada di atas muka bumi ini. Jadi sebab itulah kalaulah ada orang perempuan yang baik, keluarganya akan lahir anak yang baik, keturunannya akan lahir keturunan yang baik, tempat kampungnya akan menumpang barakah wanita yang baik tadi. Wa imma negeri, negara pun akan tumpang barakah sebab adanya wanita yang baik. Sebab itu tak pelik nak jadi baiknya wanita ini bukan senang. Syarat macam senang, tapi nak jadi baik tu bukan senang. Sebab apa? Sebab kehebatan wanita yang baik ini menjadikan barakah yang luar biasa pada dirinya, dan orang sekelilingnya boleh tumpang barakah dengan asbab adanya wanita yang baik tadi. Subhanallah. Jadi sebab itu kita kata, ya Allah, bagilah kita ini jadi wanita yang baik. Sebab apa? Kita nak lahir anak kita ini anak yang baik, keturunan kita keturunan yang baik. Kebaikan itu membantu kita bahagia di alam sana. Kita mati pun merasa selesa, merasa lega. Sebab apa? Sebab kita dah puas melakukan kebaikan, dan kebaikan itu memberi kesan kepada anak keturunan. Sebab itu tak pelik kita tengok kenapa orang ini, subhanallah, macam-macam Allah bagi barakah dalam hidup seseorang itu. Bila cek balik sebab apa? Mak ayahnya soleh. Kita tak pelik tengok ada orang, ya Allah, rezeki murah. Bahkan Allah jaga pula anak-anak ini daripada terkena mudarat, perkara-perkara yang boleh merosakkan lebih dahsyat. Kerana apa? Sebab bila cek balik, ya Allah, ini anak bukan anak-anak sebarangan. Mak ayahnya, ibunya, ibu yang soleh. So itu barakah wanita solehah ini. Duduklah di mana pun, semua orang boleh tumpang kesan daripada wanita yang baik tadi. Jadi sebab itulah kita, setiap wanita kena azam jadi wanita yang baik. Jadi secara ringkasnya, kita sebagai wanita, kita nak tahu secara asas untuk jadi wanita yang baik ni lagu mana. Jadi yang pertama sekali ialah kita perlu menjaga hak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini iaitu dengan menuruti segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa yang Allah suruh berkaitan dengan wanita, kita usaha buat perkara yang wajib. Jadi di antara hadis yang terkenal untuk kita jaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak jaga hak dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini, iaitu dengan idza sallat khamsaha, apabila seorang wanita tu
berpuasa 5 waktu. Iza solat khamsaha, apabila seseorang wanita itu solat 5 waktu. Ini satu. Maksudnya apa? Kalau kita betul nak selamat, pastikan yang wajib clear dulu. Sembahyang 5 waktu selesai. Kita jaga sebaik mungkin sembahyang ni, insya-Allah. Inilah syarat utama untuk jadi wanita yang baik. Kalau kita kata kita dah buat macam-macam kebaikan, tapi solat masih tunggang langgang, kita tak cukup lagi untuk mengaku wanita yang baik. Solat nombor 1. Jadi kalau kita ada perkara-perkara yang berkenaan dengan solat yang kita tak berapa tahu lagi, cari tahu. Sebab apa? Sebab ini asas. Ini asas. Maksudnya apa? Pergi mengaji berkenaan dengan solat dulu. Mungkin kita dah buat setiap hari, tapi ramai mana orang solat tapi solatnya tak sah. Ni berbilion orang di atas dunia ni solat setiap hari sampai umur 60 tahun, 70 tahun. Tiba-tiba rupanya solatnya tak sah. Allah. Sebab itu kita kata kalau nak jadi wanita yang baik, sembahyang kena tunaikan. Bukan sekadar tunai seperti mana yang Islam suruh. Maksudnya apa? Cukup syarat sah sembahyang bagi betul. Sebab kadang kita duk sebut sembahyang saja, lepas tu orang hamba Allah tak rasa lega sembahyang dah, memang duk setiap hari sembahyang. Tapi kita kena tambah sembahyang bagi betul. Yang ni yang kita kena ulang-ulang sebut. Sebab selalu bila kita sebut wanita nak masuk syurga ni kena jaga sembahyang, tu kan duk rasa lega lah, memang duk sembahyang lah. Daripada dulu zaman bayang dulu sampai kelak, kita nak tambah pasal sembahyang ni, sembahyang bagi betul. Jangan main-main. Orang mengaji pasal sembahyang saja pun ambil masa betul. No? Cari kitab, cari kat guru. Antara kitab boleh mengaji Munyatul Musolli, kitab-kitab yang lain yang basic pun jadilah. Yang penting ada guru. Yang penting ada guru. Bukan kita mengaji sendiri, duk Google saja, tak boleh. Cari guru supaya kita sembahyang di depan dia tengok kita betul ke tak sembahyang kita. Yang kedua ialah wasamat syahrah. Kita pastikan kita berpuasa di bulan Ramadan al-Mubarak. Puasa ni insya-Allah wanita semuanya menunaikan Ramadan, menunaikan puasa di bulan Ramadan. Tapi kita nak tekankan puasa di sini ialah kita perhati balik, adakah solat puasa kita yang dulu-dulu tak ganti lagi. Ini bukan isu pada lelaki, ini isu orang perempuan. Sebab kita bila sembahyang, bila kita datang waktu cuti, dia ada cuti yang kita tambah sendiri. Dah habis dah 7 hari, dah kita sendiri yang tahu jadual kita. Kita pula tak apa, malam sekali lah mandi. Esok. Ini kita punya rahsia. Tak ada siapa pun yang nak pergi cari pula. Zaman sekolah rendah mungkin lah. Ini kita punya rahsia. Jadi ini benda yang kadang-kadang kita terleka. Mungkin yang ibu-ibu ayah, alhamdulillah, ni kita nak sentuh pasal anak-anak muda. Kena ambil orang. Jangan terlalu percayakan anak sampai surahkan segalanya berkaitan dengan ibadah ni. Tanya juga, selalu main berapa hari? Kan dulu duk harap cikgu duk tanya, kat rumah mak kena jadi cikgu. Itu yang kedua, puasa kena cukup dan sempurna puasa. Yang ketiga ialah wahafizat farjaha, kena jaga maruah. Ini asas hak kita yang Allah suruh. Jaga maruah di sini, jaga pribadi kita dengan baik. Yang berkahwin insya-Allah. Sebab itu orang perempuan susah juga kan. Yang mana Islam kata kita nak jaga orang perempuan ini, yang paling besar yang kita nak jaga ni yang ni lah, maruah diri. Sebab pasal maruah diri ni apa dia? Iaitu hubungan lelaki perempuan. Sebab itu ada orang yang takut bila dia ada anak perempuan,
maka datang lelaki yang soleh, dikahwinkan apabila sampai masa yang sesuai. Zaman kita ni akhir zaman, zaman yang Nabi sebut akan lahir banyak orang yang melakukan zina. Mata-mata, na'udzubillah. Ini hakikat. Kita tengok balik dalam rekod betapa ramai wanita tiada darah, na'udzubillah. Saya pergi mengajar di sekolah orang muda yang mengandung awal, na'udzubillah. Ketika saya masuk kan di Raudah, tak nak sebut nama. Bila kita masuk, kita peluk budak ni. Budak-budak lagi masuk ke situ ramai. Tanya siapa hantar. Mak ayah hantar. Mak bapa 13 tahun. Peluk, kita peluk, dia pun menangis. Budak-budak. Adakah kita hanya nak salahkan mereka? Kita tak boleh 100% salahkan mereka. Sebab apa? Usia mereka mentah. Walaupun mereka cerdik lah mana pun, usia mereka masih tidak matang lagi. Kerana apa? Mereka kurang pengalaman. Sebab itu ramai orang tipu. Sebab itu ramai orang penaya orang perempuan. Jadi kita lah orang perempuan kena cerdikkan kaum wanita kita. Ramai orang lelaki penaya orang perempuan. Sebab tu habis rosak wanita kita. Jadi kita lah kena ada semangat untuk sedarkan anak-anak muda kita, terutama orang perempuan. Jadi cerdik. Sebab apa? Ini jaga maruah diri yang besar, yang berat sekali untuk wanita. Sebab tu dia tanya, dia nangis. Menangis tak berhenti. Bila disebut kata waktu tu, bila dah berlaku macam tu, mak ayah tak mau terima dah. Mak ayah hantar sini, biar selesai mengandung apa semua, nanti fikir lain. Mak ayah tak malah. Malu. Ini yang takut nak bilang saya. Sebab itu dalam semayang kita sebagai ibu doa, ya Allah, jagalah anakku ya Allah. Sampaikan dalam hadis, dalam ajaran Islam, bila lahirnya anak, kita kena ada amalan untuk baca kepada baby yang baru lahir, untuk elakkan mereka daripada zina. Ini amalan. Persediaan mak-mak kena tahu ilmu-ilmu macam ni. Kena doa. Kita tak boleh jangka apa yang berlaku akan datang. Kita cuma harapkan doa kita, Allah kesianlah pada kita. Doa pada anak-anak kita. Itu jaga maruah. Sebab kalau kita tak sempurna yang ni, takut-takut kita tak termasuk dengan wanita yang benar-benar yang soleh. Jadi Islam ni rahmat. Sesiapa yang pernah buat silap, ketika dia berubah, bersih rekod sejarah hidup. Sebab itu jangan putus asa kalau ada wanita-wanita yang bermasalah. Sebab tarik dia, ketika dia tarik, dia berubah automatik rekodnya bersih. Tak ada jalan terakhir, melainkan mati. Sakaratul maut, waktu tu nak bertaubat, habis. Jadi sebab itu kita jaga maruah. Yang keempat ialah apa dia hak kita dengan Allah? Wa ata'at zawjaha. Tadi cerita yang tak berkahwin, dia perlu berperang dengan dirinya, melawan hawa nafsunya, nak jaga maruah dirinya. Itu untuk orang yang bujang. Ini cabaran pada orang perempuan ini yang bujang. Kita kurang bercakap ke orang macam ni. Sedangkan kita kena ketahui wanita-wanita yang bujang juga mengalami cabaran ini, yang berperang dengan dirinya sendiri. Jadi ini kita kata tak ada perkara, tak ada siapa yang boleh bantu kita melainkan diri kita. Kita doa kepada Allah. Seperti mana kisah Maryam, contoh ikon kepada orang yang bujang. Jadi orang yang bujang kena baca kisah Maryam, kena khatam kisah Maryam yang Allah tulis dalam surah dalam Al-Quran. Maryam ini kita boleh sebut ikon kepada wanita yang bujang. Kerana apa? Maryam tidak berkahwin, tetapi
Allah angkat martabat Maryam sehingga Allah tulis nama Maryam di dalam Al-Quran. Mana ada nama wanita yang baik disebut-sebut dalam Al-Quran sehingga disebut surah khusus wanita. Tapi surah Maryam, namanya Maryam, ditulis khusus dalam Al-Quran. Itu pun kita dah nampak betapa level wanita ini sangat hebat. Walaupun dia hanya wanita, dia terkenal disebabkan apa? Sebab kisahnya berkenaan dengan maruah diri yang terkenal. Dia seorang wanita yang sangat menjaga diri dengan baik, walaupun ujian-ujian yang dahsyat Allah timpakan kepada dia. Ini kisah Maryam yang orang perempuan yang bujang boleh contohi kisah Maryam. Bila kita tengok balik, kalau dalam Al-Quran sebut kisah Maryam ini betapa hebatnya dia menjaga diri dengan baik, sehingga makan pun Allah hantar pi kepada Maryam. Tak cerita kata apa, orang perempuan yang baik ini, menjaga diri dengan baik ini, tak perlu risau. Rezeki dan urusan hidupnya Allah jaga, Allah jamin, Allah jamin. Itu hubungan dengan menjaga maruah diri. Yang seterusnya, wa ata'at zawjaha, kata Nabi SAW, kena taat pada suami. Ini cerita wanita yang dah berkahwin. Yang berkahwin, dia perlu jaga hubungannya dengan suami. Sebab apa sebut macam ni? Wanita yang bujang, ujiannya perlu menjaga maruah diri. Walaupun sama, wanita yang berkahwin pun perlu jaga maruah diri, sama saja. Cumanya yang bujang lebih banyak ujian itu. Sebab apa? Setan itu. Kita kata tak ada suami, macam-macam. Bukan sekadar setan, manusia pun macam-macam niat. Sebab apa? Tak ada suami. Bismillah. Ini kita kata kita kena ruang. Kita terpaksa sebut sebab ini yang ramai berlaku dalam masyarakat kita. Sebab bila kita balik kampung, himpun dengan saudara mara, kita sembang yang kita yang dah kahwin ni, pergi mana itu ini. Anak-anak belakang yang muda-muda, kita jarang sembang dengan mereka. Mereka pun main handphone. Sebab apa? Sebab mereka alam lain. Jangan sebut alam hati, alam lain tu fasa lain. Jadi kita kena pandai sentuh hati mereka. Sebab ramai-ramai yang jadi kes macam tu, auzubillah min zalik, sebab wanita-wanita itu kebanyakan yang mereka hanya diri mereka. Jadi berkawan pun dengan kekawan sesama mereka. Jadi kita yang berpengalaman, inilah kena cerita. Sebab kita lebih faham, yang berkahwin faham lelaki itu macam mana, no? Yang dah pengalaman, lelaki lah faham. Orang muda-muda dia tak faham. Bila orang lelaki tu pandai sikit, Allah, dia baik sangat sebab dia faham, dia memahami. Dia start memahami, habis. Na'udzubillah min zalik. Yang berkahwin faham dah. Hang memahami ke, tak memahami ke. Jadi sebab itu kena bantu, no? Bantu orang anak-anak muda kita. Bantulah, kesian. Kita kena tolong anak-anak muda kita. Baik, itu yang berkahwin. Yang tak berkahwin pula, kita akan berhadapan dengan ujian yang maha besar. Ujian yang dahsyat, yang mungkin akan datang daripada suami kita. Tapi syarat kita nak jadi wanita yang baik, wa ata'at zawjaha. Ini topik yang sensitif. Bila cakap bab ni, dia jadi viral sikit, no? Tapi terpaksa, kan? Terpaksa kita sebut. Kita kena akui syurga kita, suami kita. Bila viral video saya, bila sebut macam ni, orang kata tak apalah, dia jadi ada lelaki baik. Ni lelaki nak suruh buat yang macam ni. Allah Akbar. Kita kena memahami, Islam tak tinggalkan kita macam tu. Islam tak suruh kita jadi buat turut. Islam tak suruh macam kita jadi orang yang bukan nak sebut bahasa-bahasa ni, no? Maksudnya Islam tak. Orang Islam adalah agama yang sangat adil. Sebab tu bila kita pelajari Islam, kita akan nampak betapa Islam ini sangat paling adil.
Cuma kita tak nampak keadilan itu sebab kita tak terokai ilmu agama ini. Islam tak hina perempuan. Walaupun suami ada tiket talak, wanita ada tiketnya sendiri. Dalam bab kita tengok ada khulud, ada fasad dan sebagainya. Itu hak orang perempuan. Bukan kita kata bila dah ada perkara yang zalim yang berlaku, kita turuti satu persatu sebab taat. Salah. La ta'ata lil makhluk fi maksiatik. Kaedah. Jangan taat kepada makhluk wa imma suami dalam bab maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab saya mengajak penjara, bila mana perempuan tu masuk penjara, saya tanya, kenapa masuk? Kita sembang sebab di sisinya ada seorang bayi. Maksudnya anak dia lah. Bila sebut macam tu, lalu dia kata yang asal buat kerja suami, tapi nak jadi ni terkenal dekat saya. Lepas tu nak hantar barang tu, saya kena hantar. Saya bukan buat kerja ni, tapi waktu nak jadi tu, saya yang tolong hantar barang, suami suruh tolong kan. Terkenal lah. Asyik saya duduk dalam, dia duduk luar. La ta'ata lil makhluk fi maksiat. Ini ilmu yang kita kena cerita pada orang perempuan kita. Sebab itulah ketika kita sayang anak perempuan kita, bagilah mereka ilmu agama. Ilmu agama ini dia duduklah di mana pun, wanita itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu agama ini akan buat seseorang itu ada pribadi yang karisma, ada pribadi yang berbeza. Bahasa lain disebut ada prinsip. Wanita yang ada prinsip. Jadi ilmu agama ini pula bukan sekadar mengaji saja, perlu beramal dan perlu berdoa dengan Allah. Barakah-barakah baik yang kita buat, Allah jaga, insya-Allah. Jadi itu di antaranya yang mana asas wanita nak masuk syurga. 4 perkara ni kena jaga. 4 perkara ni kena jaga. Kita dengan suami kena jadi isteri yang baik, selagi mana perkara itu tidak menyalahi syariat, tidak menyalahi perkara yang maksiat. Ada orang perempuan, suami dia kata suruh buka tudung sebab rinah. Ada. Bila datang kata saya memang nak, dulu duk nama ayah duk pakai tudung, tapi bila berkahwin suami tak suka. Suami tak suka. Dia ada macam ni. Lebih dahsyat pada ni pun ada. Itu kita kata orang perempuan, jangan harap orang yang akan jaga kita. Kita lah diri kita kena jaga diri kita sendiri. Macam mana nak jaga diri kita? Kita kena bersiap diri kita dengan ilmu. Dengan ilmu. Ilmu kata ulama nur. Ilmu akan jaga diri seseorang itu. Andai dia tersukur jatuh pun, barakah ilmu Allah yang bantu. Allah yang bantu, insya-Allah. Jadi bila macam tu, kita kata bahawa suami ni syurga kita. Sebab itulah kita kata bahawa kita buat kebaikan semua bukan sebab suami, sebab Allah suruh. Itu mindset yang paling asas, yang buatkan kita tidak tertekan. No? Kita buat taat kebaikan bukan sebab suami. Ini hak dengan Allah. Allah suruh. Jadi bila kita faham yang ni, insya-Allah hidup kita akan tenang. Saya semayang, saya buat baik, saya macam ni, bukan semata suami, sebab hak Allah. Jadi bila macam tu, kita akan tenang. Sebab apa? Sebab nak jaga diri kita, bukan nak jaga dia. Bukan marah kat suami, bukan marah kat lelaki. Anak betul-betul ni lagi nak marah kat saya pula. Nak cerita pada kita bahawa kita buat bukan sebab mereka, sebab diri kita. Mindset ni kalau ada pada kita, kita akan jadi jiwa yang tenang, jiwa yang lapang, jiwa yang lapang, jiwa yang tenang. Itu 4 syarat asas. Sebab apa? Nabi jamin yang mana ini asas pada orang perempuan. Jika kita jaga 4 perkara ini, maka kata Nabi akan boleh masuklah mana-mana syurga. Min aibadil jannah, pada mana-mana pintu syurga kita boleh masuk, insya-Allah. Ini asas. Sebab tu perkara asas ni kita tulislah dicerminkan di mana yang ni kena clear dulu, insya-Allah.
InsyaAllah. Jadi itu yang asas hak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, hak kita dengan ibu bapa. Saya terpaksa sebut, sebab bila kita sebut wanita syurga, kita selalu dengar berkaitan dengan suami semata-mata. Sampaikan ada orang perempuan sanggup menghina dan mengherdik ibunya sendiri. Kita nak jadi wanita yang baik. Bila kita dah berkahwin, kita berasa suami kita lah segala-galanya. Sampaikan kita sanggup melayani acuh tak acuh pada mak kita, ayah kita, salam. Bila kita tak faham asas ini, menyebabkan kita buat lebih kurang. Sedangkan syurga ini banyak pintu, banyak jalan, banyak jalan. No? Jadi kita kena jaga semuanya. Di antara hubungan dengan manusia lah, hak dengan mak ayah kita. Yang ni asas yang kita kena jaga. Sebab saya pernah jumpa yang mana seorang insan ini dia herdik mak dia sendiri, tapi dia layan dengan suaminya penuh kelembutan. Ada juga macam tu. Abang kata apa? Ya. Abang nak makan kopi bang? Ya. Baguslah. Tapi bila mak, cara bercakap dengan mak pula lain. Tak apalah, saya kecek balik lah. Itu biasa, itu paling sopan. Na'udzubillah. Yang kita terpaksa sebut. Sebab kita duk faham suami sampaikan kita lupa yang asas ni. Allah kata apa dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Sadaqallahu alazim. Allah perintahkan dalam Al-Quran, Allah suruh kita sembah Allah nombor satu. Nombor dua, Allah suruh kita sembah apa? Suruh kita buat baik kepada siapa? Wa bil walidaini ihsana. Jadi mana-mana anak yang kurang ajar dengan ibu dan ayahnya, anak itu mungkin tidak layak untuk masuk ke dalam syurga. Sebab syurga bukan milik kita. Syurga bukan milik suami. Syurga bukan milik siapa-siapa. Nak masuk ke dalam syurga bukanlah hanya amalan kita semata-mata, melainkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi mak ayah kita yang kita pandang mungkin tak ada apa-apa, itu jalan kita juga memudahkan masuk ke dalam syurga. Bukan sekadar masuk dalam syurga, di dunia pun orang yang baik dengan mak ayahnya hidupnya paling barakah. Paling barakah. Kita nak buat baik banyak perkara dalam dunia ini, tapi tak mampu nak buat. Mungkin boleh jadi disebab kurang barakah hubungan kita dengan mak ayah kita. Ada orang nak macam ni tak boleh. Bukan tak mau jadi baik, nak, tapi tak boleh. Boleh jadi kurangnya cantik hubungannya dengan mak ayah dia. Jadi mak tak mau kena jaga juga pintu ni, ibu dan ayah. Saya terpaksa sebut sebab mana-mana berkaitan topik wanita syurga ini, kebanyakan orang tekan kau dengan suami. Sampaikan di hadapan saya tengok layan mak ayah ni macam maluah. Layan suami macam raja tu betul, tapi layan mak tak patut macam maluah. Mak ayah kita yang didik kita, mak ayah kita yang jaga kita. Orang yang boleh jaga hubungan dengan mak ayah yang baik, bukan sekadar dia jadi isteri yang baik, bahkan anak-anaknya juga akan jadi anak yang baik kepada dirinya nanti bila dia jadi seorang ibu. Sebab itu bila sebut pasal mak ayah ni, satu insan yang paling barakah yang boleh ubah hidup kita. Mak ayah ni insan yang boleh ubah hidup kita, ubah kepada bahagia ataupun derita, kecewa ataupun bahagia. Ketika kita menjadi anak yang soleh kepada mak ayah kita, maka kehidupan kita diubah. InsyaAllah kehidupan corak orang yang anak baik kepada mak ayah, hidupnya akan lebih bahagia, lebih diberkati dan dipermudahkan banyak perkara.
Tapi orang yang masalah hubungan dengan mak ayah ini ditakuti banyak perkara kesulitan yang dia akan hadapi di atas dunia ini. Sebab di atas dunia ini banyak kesulitan yang kita paksa hadap disebabkan dosa kita dengan mak ayah kita. Itu hak dengan mak ayah kita. Sebagai wanita syurga, maka kita terpaksa menjaga hubungan dengan mak ayah kita dengan baik. Juga kita terpaksa menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti 4 syarat asas tadi, termasuklah seorang isteri menjadi isteri yang baik kepada suaminya. Seorang wanita yang tidak berkahwin perlu menjadi hamba yang baik menjaga dirinya. Jadi itulah secara asas untuk kita jadi wanita yang baik. Hak kita kepada Allah, hak kita dengan ibu bapa. Saya masukkan hak dengan Allah itu termasuk kita sebut tadi dengan taat pada suami. Sebab kita nak faham, kita taat suami bukan sebab suami semata, sebab Allah. Bila kita sebut macam ni, barulah kita jadi rasa semangat nak buat baik. Kita buat macam ni bukan sebab ini, sebab kita hidup setiap hari, kita yang lihat sikap mereka yang kadang-kadang boleh jadi nak jadi baik pun berat nak jadi baik. Tapi bila kita faham ini hak dengan Allah, maka membantu untuk kita semangat. Sebab ada orang bila dia diuji, dia terus tak jadi baik. Na'udzubillah min zalik. Sebab apa? Dia kata sebab dia dah buat macam-macam kepada suaminya. Tiba-tiba suami lakukan sedemikian rupa zalimi dirinya, dia tak mahu. Na'udzubillah. Jadi awal-awal lagi mindset kita, niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama, hak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, hak dengan ibu ayah kita sebagai wanita yang perlu menghormati wanita, iaitu ibu kita. Yang ketiga, yang terakhir, iaitu hak kita dalam dakwah. Jarang kita sebut berkenaan dengan syurga, berkaitan dengan wanita dalam dakwah. Tapi kali ini saya sebut. Sebab apa dakwah? Sebab laki dan wanita semua kena buat kerja dakwah. Semua kena buat kerja dakwah. Yang mana Allah sebut dalam Al-Quran, Allah kata apa? Allah menyuruh kita, lelaki dan perempuan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, kata Allah, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini ayat dalil untuk lelaki dan perempuan saling tolong menolong. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dalam menyuruh buat baik dan melarang buat jahat. Jadi kerja dakwah ni bukan kerja lelaki saja, kerja orang perempuan. Jadi bila kita faham yang ni, insya-Allah kita sedang berusaha untuk jadi wanita yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup 3 perkara ni. Sebab apa dakwah? Sebab dakwah inilah yang akan melengkapkan diri kita dengan segala amalan soleh kita. Dakwah ni, perkara tugas dakwah ini adalah tugas yang akan memuliakan diri seseorang. Semua boleh jadi baik, semua orang boleh buat macam ni, tapi dakwah inilah bonus yang akan menjadikan orang itu istimewa, lebih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ni dakwah. Sebab tu kita tengok orang-orang yang semangat dalam kerja dakwah. Kenapa? Mereka faham yang ni. Sebab apa? Dakwah ini ialah dakwah yang mana akan menjadikan hidup kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita tengok para ulama, tok guru, mereka semangat buat kerja dakwah. Sebab apa? Sebab kita tengok bila kematian mereka berbeza dengan orang biasa. Kematian orang-orang yang buat kerja dakwah ini berbeza dengan orang biasa. Orang biasa bila sebut kata meninggal, ya. Pergi masjid pun sembahyang jenazah ke?
Oh ada orang Tapi kalau orang yang buat kerja dakwah, Allah angkat martabat orang itu, menyebabkan waktu mati pun kita dah nampak kemuliaan, betapa Allah muliakan dia. Sebab tu kita tengok majoriti, kebanyakannya kita tengok dalam sejarah, dalam kita punya masyarakat pun, orang yang buat kerja dakwah ini, yang mana Allah terima amalan mereka, mati dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita tengok tak pelik Tok Guru bila meninggal, mati mereka dihujani ribuan, ramai orang turun. Bila orang turun, orang bukan sekadar turun, yang jauh pun orang merasa walaupun tak kenal orang duk kan, bila lalu kat Facebook tak kenal pun siapa ni, tapi dalam hati merasa Allah Akbar, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah. Bayangkan doa ini yang paling membantu kita bila kita mati. Yang ni paling membantu. Sebab itu kerja dakwah ialah tugas yang akan memuliakan diri seseorang. Jadi sebab itu kita tengok balik kisah sedikit, kisah daripada seorang sahabat Nabi SAW, yang mana Nabi cerita di dalam hadis, disebabkan beliau buat kerja dakwah, maka ketika mana beliau meninggalkan dunia ini, matinya dimuliakan oleh Allah, disebut matinya yang menggegarkan arasy. Siapa lagi itu? Iaitu Sa'ad bin Mu'az. Nanti boleh balik cek siapakah Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini baru masuk Islam umur 30 tahun ataupun 31 tahun, tapi meninggal ketika umur disebut 36 atau 37 tahun. Maksudnya apa? Jadi orang Islam hanya 6 tahun saja. Tapi bila matinya Sa'ad bin Mu'az ini disebut dalam hadis yang sahih, kematiannya itu menggegarkan arasy. Walaupun 6 tahun saja jadi orang Islam, tapi bila dia Islam, dia buat kerja dakwah. Kerja dakwah itulah yang memuliakan diri dia. Bila dia mati, kematiannya dalam hadis Nabi sebut, kematiannya yang menggegarkan arasy ini. Maksudnya apa? Imam Ibn Hajar sebut, maksudnya malaikat berebut-rebut bergegas nak sambut roh Sa'ad bin Mu'az ini. Sebab ini insan yang luar biasa. Allah angkat dirinya menjadi insan mulia, barakah kerja dakwah. Sebab itu kita kata kita nak juga yang ni. Kita tak mau jadi orang biasa-biasa. Kita nak orang yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kita mati kita puas. Ada kita mati kita dalam keadaan rasa lega bila kita tutup mata. Jadi kita nak, maka kita kena top up sikit lagi kerja dakwah. Top up sikit lagi kerja dakwah. Sebab apa kena sentuh macam ni? Bila tak sebut macam ni, orang perempuan hanya fikir masa, rasu pinggan, jerit. Kemah rumah kena sebut, nampak letih lemaknya. Fikirnya tu, itulah hari-hari tension tu. Asyik pinggan, asyik mangkuk, asyik longkang, asyik nyapu. Islam sangat adil. Sebab tu kita kena tegas. Kenapa kita kena sebut dakwah? Bila kita nak buat kerja dakwah, dia ada kaitan dengan ilmu. Takkan boleh buat kerja dakwah melainkan kena ada ilmu. Jadi bila kita faham yang ni, maka diri kita jadi orang perempuan, hari-hari kita tidak dibuang masa begitu sahaja, melainkan kita top up ilmu. Takkan nak buat kerja dakwah saja, kan? Kita mestilah kena ada ilmu. Maka sebab itulah bicara ni, ustaz ni ngajak pun nak faham, kan? Nak faham. Oh, ustaz ni kuliah ni pi. Oh, ni tak faham ni, kata kat abang ni hantar saya nak ngajak Rasulullah ni, nak ngaji pasal haid nifas ni. Orang yang buat kerja dakwah, dia akan ada semangat nak tambah ilmu. Sebab itu kita kata kerja dakwah ni akan ubah hidup kita. Bukan sekadar ubah yang Allah akan matikan kita dalam keadaan yang dimuliakan, insya-Allah. Bahkan kehidupan kita pun ada perubahan. Jadi kita hari-hari disibukkan dengan ilmu. Sebab kerja dakwah dia perlukan ilmu. Jadi sebab itu kita kata orang perempuan yang masuk syurga ditopakkan dengan kerja dakwah juga. Sebab ini akan ada barakah dan kemuliaan dan keistimewaan yang menyebabkan berbezanya kita dengan kebiasaan wanita. Jadi di antara kerja dakwah disebutkan bahawa
Jangan dia faham bila kerja dakwah ni nak cari mic dah. Kami cari mic dah. Ustaz tadi boleh roti, kami pula nak cakap. Kerja dakwah bukan sekadar bercakap di khalayak. Tak perlulah nak masuk program apa ke, nak masuk pegang mic ke dah. Kerja dakwah ni ialah kerja yang ajak orang buat baik, nak bantu orang buat baik, nak jadikan orang jadi baik. Jadi kita buat kerja dakwah ni maksudnya kita buat sekadar kemampuan kita. Ada orang dia ada ilmu, dia ada kelapangan waktu, kemampuan dirinya, dia sebarkan dengan ilmu dia. Ada orang yang tak boleh lah, saya nak keluar tak boleh, dengan ilmu tak boleh. Tapi saya ada handphone. Handphone memang saya suka. Apa yang dia boleh buat? Dia share. Dia bagi sokongan kepada orang yang buat program-program agama. Itulah bantuan kita. Mungkin atas usaha itu yang menjadikan kita masuk ke dalam syurga. Apa lagi kerja dakwah perempuan boleh buat? Kan? Bila ustaz-ustaz tu turun tempat ni, suami dah di masjid, kita tak boleh dengan ada anak-anak, tapi kita semua kata sagi Tok Guru nanti turun tempat kita, abang dekat penganjur, kita nak masak, bagi mai rumah kita masak. Sebab apa? Kita yang lain tak boleh buat dah. Sebab kita ni kena tinggal dan cawan saja. Jadi kita memang mahir dalam bab masak. Tak ada orang yang memang dia macam tu, dia ada kelebihan tu. Jadi dia semua kata ni, abang bila Tok Guru ni turun, ajak mai, kita sponsor makan, kita masak. Ini kelebihan. Kalau kita tahu, kita akan berebut. Sebab tu ramai-ramai, kebanyakan orang soleh, dia pun akan berebut. Mana-mana orang soleh turun tempat, mereka yang semua untuk makan rumah mereka. Tak senang. Barangkah rumah kita yang duduk panas, jadi sejuk. Buah aircon pun tak semestinya sejuk, duduk rasa nak keluar juga rumah. Nak keluar, lepas nak keluar. Rumah bukan main cantik. Lampu lilak-lilak ada, bunga pun ada, sapu ni habis dah, tak ada sapu. Tu pun nak sapu lagi. Tapi rasa panas juga. Ni nak kena keluar dah, cari pantai ke apa. Tak duduk pun rumah. Rumah tu kata kat suami, ni kita nak buat macam ni memang cantik ni, memang bila selesa pun kita suka duduk dalam rumah. Bila dah siap rumah, selesa rumah, tak mahu juga duduk dalam rumah, nak keluar juga. Jadi kita nak bantu rumah kita juga jadi rahmah, jadi barakah. Itulah peluang-peluangnya panggil orang soleh. Kan, tambah lagi kalau orang yang ada tempat khusus sembahyang dalam rumah, dia ada surau, ada orang soleh, kalau nak solat di tempat kita solat, lagi barakah. Itu namanya mihrab. Jadi tempat tu jadi tempat barakah untuk kita doa. Sebab orang dulu, orang perempuan, mereka ada tempat solat mereka. Jadi dalam rumah kena ada tempat solat. Sebab kalau kadang tak ada tempat solat ni, sembahyang merata. Tak sat tepi tong sampah, sat belaga pintu dapur, cari tempat solat, cari ruang kecil. Kan? Kita yang lain semua buat cantik. Bilik tidur ni, wangi, cantik, besar. Kan? Bilik ruang tamu, sebab apa? Sebab orang ramai kata rumah tak cantik, lawa. Tapi semayang tu, penjuru-penjuru yang sikit lagi belaga pintu yang jaga. Cari tempat khusus yang kita khas nak semayang. Tak semestinya kita pergi bongkar rumah kita buat bilik surau. Sebab gitu lah mak kat suami, lah pergi cari balik batak ke apa buat surau. Dia kata Hamidah suruh buat surau. Semayang abang tak tahu, abang aja nak masuk syurga. Cek nak kat sana, tak boleh lah macam tu. Cari apa-apa yang mana yang kita boleh buat. Maksudnya ada ruang kecil yang boleh khusus, yang khusus jadikan tempat surau. Dia orang soleh kan, bolehlah kita manfaatkan peluang juga. Itu di antara peluang-peluang. Maksudnya apa saja yang boleh buat kebaikan, kita buat dengan niat dakwah. Macam tu juga orang yang ada anak. Orang yang ada anak, macam mana dia nak buat kerja dakwah? Dia ajarkan ilmu pada anak dia. Ini dakwah. Sebab apa? Sebab nak suruh buat baik. Bila kita didik anak kita, itu kerja dakwah yang paling besar. Orang yang boleh didik anak sendiri dengan ilmunya sendiri ni, levelnya orang yang luar biasa. Dalam kitab usul dakwah, kalau kita mengaji, kita akan nampak dan menyebabkan kita terduduk tu, berasa nak balik peluk anak, berasa tak mau dah letak handphone tepi sat nak tengok anak, nak ajar.
Ni, anak ni. Sebab tu kadang-kadang bila kita mengaji lah, kita akan nampak banyak benda. Jadi dengan ada anak, kita didik anak. Itu kerja dakwah. Sampai dalam kitab usul dakwah, wanita ini asas yang sepatutnya kalau kita nak jadi wanita yang baik, kita lah yang perlu mendidik anak. Jangan kata takkan lelaki tak buat apa, lelaki tak buat apa je tu ni. Jangan, bukan macam tu. Maksudnya kita pun ambil alih tu. No? Zaman sekarang dia tak boleh. Kalau sebut orang perempuan, sebut orang lelaki salah faham lelaki pula, sebut orang lelaki salah faham perempuan pula. Jadi kita kena perjelas juga. Jadi maksudnya kita ambil alih juga supaya kita buat kerja dakwah. Yang ada anak, buat kerja dakwah dengan didik anak. Yang tak ada anak, buatlah kerja yang mana dia boleh buat. Mungkin dia boleh pulang dengan cari ilmu. Mungkin dia ada RM1 yang banyak. Kan, anak tak ada, duit banyak, simpan duit, no? Mati-mati mau faroe, kita duduk dalam kubur. Allah, sakit ni, sakit, malaikat muka nak kemai kira kanan. No, anak tak ada pula. Harta ni, ya Allah ya Tuhanku, waktu hidup tu duk cerita kita ni raja 15 tahun dah, 15 tahun duk cerita kat anak makan. No, anak makan pun ada nama. Tapi anak makan pergi mengaji pun tak pernah suruh duit. Jadi itu di antara cara-cara kita nak buat kerja dakwah. Di antara cara lain, kalau kita nampak ada orang yang susah tapi dia orang yang nak ngaji, kalau ada kesempatan, ada keuangan yang cukup, support dia. No, ada seorang insan ni, dia tak ada anak, dia ada duit. Jadi ada seorang, bila orang cerita kata ada budak ni, dia pandai, orang susah, ngaji alim tapi tak ada duit, orang susah. Jadi dia kata tak apa, dia saya support sampai habis ngaji. Dia balik, dia mengajar. Bayangkan kita dapat pahala banyak mana. Dia mengajar sebabkan kita support dia mengaji. Allah Akbar. Habis rank lah bahasa kampung ni. Sebab tu kita tak peluang banyak. Kerja dakwah ni cabang banyak. Jadi kalau saya tak sebut pasal dakwah ni, maka kita duk pegang yang tu je lah. Pegang kita jaga semayang, duk jaga suami, duk masak. Masak satu-satu jari. Sebab apa? Jadi kita terpaksa libatkan diri dengan dakwah. Sebab dakwah ni dia ada kaitan dengan ilmu, menyebabkan hidup kita tidak dibiarkan begitu saja. Hidup kita jadi hidup yang bermanfaat. Bila buat kerja dakwah, kita semangat, tambah ilmu, tambah macam ni. Jadi subhanallah, hari-hari kita hari yang sangat nikmat. Jadi itulah kita sebut bahawa 3 perkara untuk kita insya-Allah diridui syurga. Andai kita mati, syurga tidak sabar untuk menyambut roh kita. Orang yang baik menjaga hak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang baik dengan ibu bapanya. Dan ketiga, orang yang juga buat kerja dakwah ini, orang itu kalau dia mati, matinya berbeza. Kalau orang itu mati, matinya sangat puas. Dan insya-Allah orang ini akan masuk ke dalam syurga, menikmati segala nikmat yang Allah jadikan. Dalam Al-Quran Allah sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Ketika orang yang baik, ketika dia mati, Allah kata apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini ayat yang kita harap-harapkan. Allah menyambut roh kita dengan rasa seronok, nak bawa kita bagi masuk ke dalam syurga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Orang yang baik ini Allah tak sabar, irji'i, Allah menyambut, irji'i, Allah mengajar, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kepadaku, orang yang baik, pulanglah kepadaku, pada Tuhanmu radiyatan mardiyah, dalam keadaan yang kamu redha dan kamu diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Bila orang yang baik, bila dia meninggal, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang,
kembalilah kepada Tuhan dalam keadaan kamu redha dan diredai Allah Subhanahu wa taala. Habis. Ayat ni membantu kita memberi semangat untuk kita buat kebaikan sebaik mungkin. Fadkhuli fi ibadi, kata Allah, masuklah kamu wahai hamba aku, kata Allah, wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam syurga. Setelah kepenatan yang kita lalui dalam hidup ini, Allah lah yang akan balas segala usaha yang kita buat dengan Allah nak rehatkan kita dalam syurga. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini ayat membantu motivasi untuk kita semangat buat kebaikan. Mudah-mudahan kita mati, kita tutup mata dalam keadaan yang lega dan kita berehat sepuasnya di alam sana. Jadi sekadar itu saja, insya-Allah kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah takdirkan hidup kita menjadi orang yang baik dan Allah akhirkan hidup kita dengan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kepada kita untuk jadikan kita wanita yang solehah. Jadi saya mohon maaf atas kekurangan yang mungkin kata-kata saya, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua dengan ketekunan sampai melihat saya sebegitu rupa, dan sampai saya pun takut juga. Terima kasih kepada ibu-ibu, sahabat-sahabat, guru-guru yang saya hormati. Mudah-mudahan usaha yang kita sama-sama duduk dalam majlis ilmu hurai pada pagi ini membantu Allah berkati hidup kita. Wallahu ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.